Terdapat 172 kes yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 1,796 kes. Berdasarkan siasatan awal, terdapat daripada 172 kes baru yang dilaporkan, sebanyak 71 kes adalah berkaitan dengan kluster perhimpunan tabligh di Seri Petaling. Manakala baki 101 kes masih lagi dalam siasatan. Sehingga kini seramai 45 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi iaitu ICU. Daripada jumlah tersebut, 34 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat pertambahan 4 lagi kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Pelaporan terbaru ini dan satu pelaporan melalui siaran di laman Facebook Ketua Pengarah Kesihatan malam tadi menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 19 kes. Kes kematian ke-16 merupakan kes 1,334. Lelaki warga negara Malaysia berumur 75 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit kronik kencing manis dan darah tinggi. Beliau dirawat di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan pada 16 Mac 2020. Sebelum dipindahkan ke Hospital Kuala Lumpur pada 18 Mac 2020, kesihatan beliau merosot dan telah diberi bantuan pernafasan di ICU dan kemudiannya disahkan meninggal dunia pada 24 Mac 2020 jam 7.40 malam. Kes kematian ke-17 merupakan kes 1,251. Lelaki warga negara Malaysia berumur 66 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit kronik, kencing manis dan darah tinggi dan disyaki mempunyai sejarah kontak dengan kes positif COVID-19. Beliau telah dirawat di Hospital Pakar Sultanah Fatimah, Johor pada 20 Mac 2020. Kesihatan beliau merosot dan telah diberi bantuan pernafasan di ICU dan kemudiannya disahkan meninggal dunia pada 25 Mac 2020 jam 4.10 pagi. Kes kematian ke-18 merupakan kes 1,625. Lelaki warga negara Malaysia berumur 56 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit kronik. Beliau dirawat di Hospital Sultan Ismail, Johor pada 20 Mac 2020. Beliau disahkan meninggal dunia pada 23 Mac 2020 jam 2 pagi. Kes kematian 19 merupakan kes 1,246. Perempuan warga negara Malaysia berumur 68 tahun. Beliau telah dirawat di Hospital Sultanah Norah Ismail, Johor pada 19 Mac 2020. Kesihatan beliau merosot dan telah diberi bantuan pernafasan di ICU dan kemudiannya disahkan meninggal dunia pada 25 Mac 2020 jam 12.53 pagi. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengucapkan takziah kepada ahli keluarga tersebut. Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil maklum bahawa anggota Barisan Hadapan sangat komited dalam memberi perkhidmatan perubatan dan kesihatan yang terbaik kepada semua rakyat Malaysia bagi menghadapi kejadian pandemik COVID-19 ini. Namun begitu, sehingga 25 Mac 2020 jam 12 tengah hari, dilaporkan bahawa terdapat 73 anggota kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang dikesan positif COVID-19. Berdasarkan siasatan, punca jangkitan bagi kesemua anggota kesihatan ini bukan disebabkan oleh pengendalian kes positif COVID-19 di fasilitis Kementerian Kesihatan Malaysia. Daripada jumlah tersebut, didapati punca jangkitan bagi 47 kes iaitu 64.4% adalah berkaitan dengan majlis perkahwinan
yang juga dihadiri oleh mereka yang menghadiri perhimpunan tabligh. Lain-lain punca adalah seperti sejarah melawat ke luar negara dan dari kontak keluarga yang positif COVID-19. Untuk makluman, dalam penjagaan keselamatan anggota Barisan Hadapan, seramai 1,895 anggota kesihatan Kementerian Kesihatan yang menguruskan pesakit COVID-19 di fasilitis Kementerian Kesihatan Malaysia telah menjalani ujian pengesahan, di mana 1,187 orang adalah negatif, manakala 708 lagi masih menunggu keputusan. Dan setakat ini, tiada yang dikesan positif COVID-19. Semua anggota kesihatan dan Barisan Hadapan dinasihati untuk mengamalkan langkah-langkah pencegahan seperti yang telah disarankan, terutamanya dalam memastikan tangan sentiasa bersih, mengamalkan jarak sosial dan pemakaian alat pelindung diri iaitu PPE mengikut keperluan. Adalah dipohon agar semua anggota kesihatan dan Barisan Hadapan untuk memaklumkan kepada ketua jabatan masing-masing sekiranya terlibat secara langsung atau mempunyai kontak dengan peserta yang menghadiri pertama, program Perhimpunan di Seri Petaling dari 27 Februari sehingga 3 Mac 2020, dan yang kedua, Majlis Perkahwinan pada 6 Mac di Bangi atau Majlis Perkahwinan pada 7 Mac di Putrajaya yang dihadiri oleh anggota kesihatan. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, silakan. Kalau kita tengok kes yang dirawat di unit ICU menurun berbanding semalam, apa? Kebanyakan pesakit kalau dirawat di ICU, hari ini kalau kita lihat dirawat ICU ialah 45 kes. Jadi kalau kita memberikan perkhidmatan yang baik ataupun rawatan yang baik, mereka boleh dipulihkan. Jadi apabila mereka pulih, kita alihkan mereka ke ward yang biasa. Jadi kalau kita lihat angka semalam lebih tinggi, hari ini kurang sikit. Jadi penyakit COVID-19 pada tahap 4 dan 5 boleh dirawat kalau kita mempunyai perkhidmatan ataupun rawatan di ICU untuk pesakit-pesakit tersebut. Bagaimana keadaan mereka yang telah dialihkan ke ward biasa? Setakat ini mereka stabil dan Alhamdulillah kita harapkan mereka akan pulih dengan sebaik mungkin. Dan sebelum kita dischargekan setiap pesakit, kita pastikan ujian yang dijalankan adalah negatif untuk tempoh 24 jam. Datuk Seri, WHO dengan China pada bulan lalu ada menyatakan ujian RT-PCR mampu kesan virus seawal 1 hingga 2 hari sebelum gejala itu timbul. Jadi bukankah di sini Datuk Seri memperlihatkan bahawa ujian saringan secara besar-besaran itu adalah satu pendekatan terbaik? Ya, memang tepat sekali. Jadi kalau kita tengah mengambil langkah yang untuk melaksanakan ujian mass screening, ya. Jadi hari Jumaat ni kita akan melihat kepada kemampuan rapid test kit untuk antigen. Dan kemampuan di Kementerian Kesihatan kita ada 18 makmal dan campur dengan pihak swasta ada 5, dan sekarang kita meningkatkan lagi keupayaan untuk kita mengesan. Jadi pada sekarang ni kita boleh melaksanakan lebih kurang 6,000 kes sampel sehari. Dan kita jangkakan kita akan meningkat walaupun belum lagi menggunakan test kit tersebut. Kapasiti kita pada minggu depan kita dapat tingkatkan 16,000. Walau bagaimanapun kita sedang melihat antigen test kit, bukan antibody, ya, antigen test kit hari Jumaat ni. Dan apabila antigen test kit ni kita rasa kalau verified ataupun disahkan berkesan, kita akan gunakan antigen test kit dan kita boleh kesan dengan lebih cepat, lebih tepat lagi. Dan kita masih menggunakan, kita nak IMR telah pun dalam perbincangan untuk mendapatkan mass test kit yang kita boleh laksanakan kit sampel-sampel dalam sehari, meningkatkan.
Jadi kalau kita lihat di pihak pengalaman di Korea, mereka melaksanakan lebih kurang 20,000 test sehari. Jadi kita sekarang ni keupayaan kita sebelum kita gunakan mass test kit dan rapid test kit, kita boleh meningkatkan keupayaan kita hingga 16,000 test dah. Jadi kita nak tingkatkan lebih lagi. Jadi kalau kita lihat sekarang ni dalam kawasan hotspot, apabila ada kawasan hotspot dan kita telah laksanakan MCO pada kawasan tersebut, kita akan kenal pasti. So targeted group, contohnya targeted group ataupun sasaran yang kita lihat, yang kumpulan yang kita sasarkan, contohnya kumpulan tabligh dan sebagainya, kita akan melaksanakan saringan. Di mana contohnya pelarian Rohingya dan sebagainya, kita akan melaksanakan saringan dan kita akan pastikan diagnosa mereka, dan kalau positif kita akan asingkan dan rawat mereka. Jadi itulah konsep yang kita ada, active case detection menggunakan saringan mass diagnosis. Betul Syed, antigen testing adakah hanya untuk mereka yang sudah mempunyai gejala ataupun mereka yang tiada gejala? Tak semestinya dia. Biasa dia kalau mereka ada gejala boleh dikesan, tapi yang asymptomatic tapi dia positif. Kes pertama, kes kedua, kes ketiga yang kita laporkan, mereka dah asymptomatic, di mana 8 daripada warga Cina daripada Singapura, mereka datang ke Johor Bahru dan mereka asymptomatic. Tetapi kita dah kesan, walaupun asymptomatic, mereka boleh dikesan sebagai positif. Kes 16 hingga 19 ni, mereka dari kluster mana? Kes 16? Kluster mereka, kita ada dalam siasatan lagi, kalau kes 16, iaitu lelaki warga negara Malaysia umur 75 tahun. Kluster bukan berkaitan dengan kluster tabligh. Jadi tetapi ada kemungkinan kedua-dua kes ini mendapat jangkitan semasa mereka solat berjemaah di masjid. Bukan kluster, sebab dia ada sejarah perjalanan ke negara Itali. Jadi mungkin jangkitan daripada kontak rapat daripada jangkitan daripada Itali. Dan mereka menggunakan, pada mula menggunakan test kit antibody. Jadi bila test kit antibody negatif, pesakit tersebut telah balik ke rumah. Apabila beliau balik ke rumah dan menjangkiti ahli keluarga tersebut. Datuk Sri, pakar virologi Profesor Dr. Salzadi Abu Bakar mahu kementerian membawa 2 jenis ubat untuk memulihkan, sebab ubat ini dikatakan melihatkan kadar pemulihan yang sangat berjaya dan menurunkan jumlah kiraan virus itu. Bagaimana Datuk Sri? Ubat itu tak didaftarkan di Malaysia, tapi kita akan pertimbangkan melalui Ketua Pengarah Kesihatan, kita boleh luluskan. Walaupun ubat tu kita kena kaji sebab ada kesan samping ubat tersebut. Jadi kita kena berhati-hati apabila menggunakan ubat tersebut. Ada 2 jenis ubat, Avigan dan juga Fukaikan. Dua jenis ubat tersebut. Ubat yang sama tapi Avigan daripada Jepun dan Fukaikan daripada negeri China. Jadi kita kena pastikan pemantauan yang rapi apabila kita nak gunakan ubat tersebut. Walaupun ubat tersebut tidak didaftarkan, tapi dengan kelulusan Ketua Pengarah Kesihatan kita boleh benarkan. Dia kata ada penurunan kes di ICU kan. So hari ini PM kata dia dah tambah tarikh 3,000 sampai 14 Februari. Adakah PM akan meningkat kes positif atau tidak? Kes memang kalau kita perhatikan jangkaan kita, kalau kita lihat jangkaan JP Morgan mid-April, pertengahan April, mungkin kita akan mendapat kes yang meningkat lebih kurang 6,000 kes. Tetapi kita telah melaksanakan aktiviti-aktiviti kesihatan awam dan juga dengan MCO ni kita harapkan kita dapat mengesan, kita dapat pastikan kes-kes yang positif, dan kes-kes yang positif akan diasingkan dan akan diberi rawatan. Dan kita harapkan dengan tindakan kita, InsyaAllah kita dapat kurangkan kes tersebut tak mencapai 6,000. Itulah sasaran kita, iaitu kita cuba melandaikan
graf ataupun the curve, the exponential curve tu melandaikan. Kalau kita dapat berjaya melandaikan, maksud dia perkhidmatan kesihatan kita dapat menampung kes-kes tersebut. Setakat ini di Kementerian Kesihatan kita telah khaskan ataupun sediakan 3,400 katil dan target kita untuk mendapatkan 300 ICU dan ventilators dan sebagainya. Dan kita ada kemampuan, sekarang ni kita dah meningkatkan kemampuan kita, iaitu kita tambahkan lagi institut latihan Kementerian Kesihatan sebanyak 1,892 katil lagi. Jadi kalau kita lihat katil pertambahan keseluruhannya bukannya 3,400 tapi 5,292, di mana kita dapat tempatkan kes-kes yang asimptomatik tetapi positif ataupun kes-kes yang bergejala ringan tetapi positif. Jadi dan kita akan kosongkan hospital untuk kes-kes yang moderate dan severe case, critical cases di hospital. Ada permission daripada petugas pemerintahan yang meminta bila mereka itu kerana mereka takut dengan jumlah petugas yang ada di hospital. Kalau kita lihat jangkitan COVID-19 di hospital, memang pada mula contohnya hospital Teluk Intan, mereka yang dijangkiti adalah seramai 37 orang. Jadi kita tutup hospital tu untuk pembersihan, untuk nyakuman dan sebagainya. Dan yang pasti kita akan buka hospital semula selepas tu dan diharapkan kita akan menyelaras tenaga doktor-doktor dan jururawat daripada tempat lain ke hospital Teluk Intan. Ada satu lagi dua hari lepas ada viral satu video mengenai frontliner, dia katalah frontliner di hospital dah drain out because of Memang betul, frontliner kita memang telah bekerja tanpa berhenti lebih kurang 3 bulan lebih, termasuk kita semua. Tetapi apa yang penting sekarang ni, kita dapat menyelaraskan sumber manusia kita. Hari ini kita ada post basic yang menjalin latihan seramai 3,400 orang. Kita dah kerahkan mereka ke hospital dan klinik, di mana 2,500 adalah nurses yang pengalaman tetapi sedang menjalankan post basic, dan kita akan menggunakan post basic nurses ni untuk membantu di klinik dan di hospital. Dan jururawat yang telah bersara, kita telah ada pendaftaran lebih kurang 3,000 orang. Dan sekarang kita tengah memastikan kepakaran jururawat, mungkin dia ada kepakaran di ICU, dia kepakaran dia di Dewan Bedah dan sebagainya. Kita akan gunakan kepakaran tersebut untuk penempatan sama ada di klinik ataupun di hospital Kementerian Kesihatan. Jadi kita dapat menampung secara keseluruhannya kalau kita kerahkan sumber manusia yang sedia ada. Doktor, dia bertugas berapa lama tu? Satu hari tu berapa jam? Kalau biasa 8 jam, kalau shift lah, nurses tu ada shift 8 jam, tapi doktor ada kala ni kita buat on call. On call ialah daripada pukul 5 sampai esok pagi dan mungkin pass over lepas tengah hari. Jadi kita tengok cara ataupun kalau kesibukan dalam kita merawat pesakit, jadi kita kena bagi ruang untuk doktor kita rehat. Maksimum 18 jam? Maksimum 16 jam. Tapi kita tengok case to case basis lah. Kalau dilihat jumlah apa yang kesihatan di KKM yang positif ni agak tinggi, majoriti mereka adalah doktor atau nurses dan di hospital mana? Kalau hospital ini Ada 4 hospital yang kita kenal pasti, iaitu yang hospital pertama yang paling tinggi ialah Hospital Teluk Intan, ada 37 orang yang terlibat, dan Hospital Putrajaya, Hospital Raja Perempuan Zainab II dan juga Hospital Tunku Ampuan Rahimah. Dan juga Hospital Selayang. jadi doktor ini juga menghadapi kekurangan staf yang tinggi. Jadi apa yang penting ialah kita kerahkan staf daripada jabatan yang lain ataupun hospital yang lain untuk membantu dalam hospital yang ada isu kekurangan sumber manusia. Jadi negara yang
boleh dapat berapa banyak ventilator dan berapa banyak ICU? Ventilator setakat ni kita telah tempah 219, kita perlukan 800 ventilator, di mana 500 akan dikhaskan untuk pesakit COVID saja. Setakat ni kita dah tempah 219 dan kita akan terima 40 ventilator pada hari Jumaat ni, dan minggu depan kita akan terima 200 lagi ventilator. Dan pihak swasta telah pun bersetuju untuk memberi ventilator ataupun loan ventilator kepada Kementerian Kesihatan sebanyak 60 buah. Jadi kita akan meningkatkan keupayaan ventilator kita di ICU sekurang-kurang dia 500 ventilator untuk pesakit COVID. Okey, terima kasih. Ya. Apa hal buat kes lah. Okay, boleh cabut.